Hari ni kita nak memasak. Banyak makanan sedap-sedap hari ni. Rugi tau tak masuk kelas saya hari ni. Jom kita start. Okay. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan masuk bab 4, 3 dan 5, pengurusan dan penyediaan makanan. Sains rumah tangga. Kita akan buat brainstorming dulu. Okey, awak tengok dekat chat. Awak klik link tu, kemudian nanti dia ada keluar satu soalan. Kemudian awak jawablah soalan itu. Okey, soalan dia ialah senaraikan cara memasak yang anda gunakan. Okey, saya menantikan jawapan. Cikgu. Dapat tak? Dapat. Dah jawab dah submit. Oh, okey. Okey, membakar, memanggang, menggoreng, mengukus, merebus. Siapa lagi yang tak jawab? Cepat jawab. Ni siapa yang jawab ni? Membakar, memanggang, menggoreng, mengukus, merebus. Saya, Umi. Okey, kita tunggu lagi jawapan yang lain. Yang lain dah submit belum? Okey, seterusnya mencelur, memanggang, mencarak. Ni mencarak ni tengok buku lah ni. Jarang kita nak guna perkataan mencarak. Mendidih, memanggang, lagi, come on. Kalau semua dah menjawab, beritahu ya. Okey, ini adalah jawapan yang awak bagi, iaitu merebus, mendidih, mengukus, menggoreng, mencelur, mencarak, membakar dan memanggang. Okey, maknanya awak dah tahulah sebahagian daripada kaedah-kaedah memasak yang ada di dalam silibus ini yang kita akan belajar ni. Okey, dalam bab ni awak akan belajar 3 kaedah memasak. Haba lembap, haba kering dan juga menggunakan microwave. Okey, itu semua adalah kaedah memasak. Saya nak awak tahu 3 kaedah memasak ini. Ini adalah prinsip-prinsip memasak yang awak kena tahu. Ada 3 kaedah. Okey, kita akan mulakan kelas. Okey, ini adalah kita akan mulakan dengan prinsip dan kaedah memasak. Part poin 1 kalau awak tengok dekat dalam buku teks awak. 4.1 prinsip dan kaedah memasak. Okey, apa tujuan kita nak memasak? Okey, kat sini. Apa tujuan kita memasak? Okay, kalau awak boleh baca kat situ, tujuan memasak ialah untuk menghasilkan makanan yang selamat dimakan. Kemudian memudahkan untuk pencernaan. Kalau kita makan makanan yang tak dimasak, kita susah untuk mencerna. Tengok Umi tengah makan kan? Dia benda dia dah makan yang dah dimasak, jadi dia senang nak kunyah-kunyah. Kalau awak makan benda yang tak masak lagi, susah awak nak mengunyah dia. Okey. Kemudian nombor 3, membagi rupa dan tekstur makanan. Okey, daripada benda tu tak sedap menjadi sedap. Nombor 3, membaiki rupa dan tekstur makanan. Daripada benda yang tak sedap boleh jadi sedap. Kemudian memperbagaikan masakan. Daripada ayam tu kita boleh hasilkan dia jadi ayam masak merah, ayam kurma, ayam masak lemak. Jadi itu nama dia memperbagaikan masakan. Nombor 5, menambahkan rasa makanan. Daripada contoh kentang kita boleh perbagaikan rasa makanan tu. Daripada rasa dia biasa saja, kita boleh rasa bagi dia masin sikit, manis, pahit ke. Itu semua memperbagaikan rasa masak makanan. Okey, ini adalah cara haba dipindahkan. Ada 3 cara dekat sini. Pengairan,
perolakan dan juga pancaran radiasi. Okey, pengairan tu ialah haba sampai kepada makanan melalui media mengalir haba seperti besi, aluminium, kuprum dan lain-lain. Maksudnya kalau awak memasak menggunakan benda yang melibatkan besi, contoh memanggang. Perolakan ialah benda yang ada dekat dalam sesuatu tempat. Dia macam ada perolakan haba dekat dalam tu, macam guna ketuhar macam tu kan. Kemudian pancaran radiasi itu adalah menggunakan gelombang mikro ataupun microwave. Okey, yang ni yang tadi awak buat tadi tu ada kat sini. Kaedah memasak. Yang ni lah yang tadi awak buat. Maksudnya awak dah ada buat beberapa kaedah memasak selama ni. Okey, prinsip memasak ada 3. Prinsip memasak ada 3. Yang pertama haba lembap, kemudian ada haba kering dan juga ada pancaran microwave, gelombang mikro. Okey, haba lembap. Apa itu haba lembap? Tadi mencelur, mencarak, merebus, merenem, merendidih, mengukur, double boiling, braising and pot roasting. Nanti kita akan tengok apa satu-satu. Kemudian ada haba kering. Haba kering ialah membakar, menggrill, memanggang, gratinating dan juga menggoreng. Menggoreng ni tadi nanti dia akan dibahagikan kepada 4 pula ya. Goreng apa? Ada 4. Kemudian last kali yang ini ialah pancaran gelombang mikro. Okey, kita mulakan dengan haba lembap. Haba lembap tadi ada 8. Yang pertama ialah kaedah mencelur. Apa itu mencelur? Memasak makanan dalam air yang mendidih dalam jangka masa yang singkat. Contohnya sayur-sayuran, berbola dan mi kuning. Okey ni. Awak pernah tak mencelur? Selalunya kita celur apa? Mi. Sayur ulam kan, kita just celupkan sayur tu dekat dalam air yang panas, kemudian kejap je kita just celur-celur dia, lepas tu kita angkat. Jangan bagi dia layu sangat. Okey, kat sini ciri dan hasil makanan. Sini ya. Ciri hasil ni pun ada kat dalam buku teks, awak boleh refer. Ciri dan hasil makanan bila kita masak menggunakan kaedah mencelur ini, sayuran berdaun hijau akan menjadi lebih lembut tetapi masih rangup. Maksudnya dia tak terlalu lembik. Okey. Dan mi juga akan menjadi lebih lembut. Kelebihan dia mudah dan cepat, lembut tetapi rangup, tidak berminyak, kurang kehilangan nutrien. Okey, itu yang paling penting. Bila awak gunakan kaedah mencelur ni, nutrien pada sayur tu akan kurang hilang. Okey, kelemahan dia hanya sesuai untuk makanan yang tertentu seperti sayur, berbola dan mi kuning. Warna akan berubah dan nutrien hilang jika dicelur terlalu lama. Okey, jangan celur terlalu lama sangat. Celur sekejap-sekejap saja. Nama pun celur. Celur tu ialah macam kita celup-celup. Kan? Kita hanya celup-celupkan saja sayur itu. Okey, ini adalah mencarak. Okey, ini tadi ada yang tanya apa itu mencarak. Inilah mencarak. Okey. Mencarak ialah kat sini memasak makanan secara perlahan dalam cecair di atas api yang kecil. Kalau kita nak kita panggil rebus telur, sebenarnya kita selalu cakap nak rebus telur. Sebenarnya kita mencarak. Mencarak ni kita letak makanan kita dekat dalam air, cecair lah. Dalam air, kemudian kita letak dekat atas api yang kecil. Kemudian kita biarkan makanan tu masak dalam cecair yang dah panas tu kan dekat atas dapur. Okey, ciri hasil makanan dia, bentuk dia akan still kekal dan tekstur dia akan lebih lembut dan juga tidak akan berminyak. Okey, kelebihan dia mudah dicernakan dan sesuai untuk pesakit, kanak-kanak dan orang tua, kurang berlemak dan kurang kehilangan nutrien. Okey, dia lebih kurang seperti merebus tadilah. Mencelur. Okey, kelemahan dia lambat masak. Kalau kita nak masak telur kan lambat kan. Tunggu dia betul-betul masak. Kemudian memerlukan perhatian agar air cukup dan mendidih. Okey, kadang-kadang kalau kita tengah masak telur ni, mencarak telur, kita tak sedar tiba-tiba air dah kering.
Bila air dah kering, awak pun macam kelang kabut. Alamak, air dah kering. Tengok dekat bahagian bawah ni, ini adalah kalau kita masak telur tu selama 2 minit, apa kejadian dia. 4 minit macam mana, 6 minit, 8 minit, 10 minit dan 15 minit. Okay, kalau kita nak mencarak telur dengan sempurna, pastikan kita mencarak dalam masa 15 minit. Okay, jom kita start lagi. Makanan seterusnya ialah ubi rebus. Seterusnya ialah haba lembap iaitu kaedah merebus. Ini adalah jagung rebus. Okey, memasak makanan dalam air yang mendidih iaitu 100 darjah Celsius. Contohnya sayuran berubi dan juga ikan. Okey, seterusnya memasak makanan dalam air mendidih 100 darjah Celsius. Hasil makanan dia akan lembut dan lembap. Masakkan banyak cecair. Kalau kita makan jagung, kita akan sedapnya macam ada air-air dekat dalam isi jagung tu. Okey. Tidak berminyak, daging dan kerangan direbus semasa air mendidih supaya bahagian luarnya membeku. Dan telur dan sayur-sayuran berubi direbus semasa air masih sejuk. Kelebihan dia mudah dan tidak memerlukan perhatian. Kebanyakan makanan dimasak dengan menggunakan cecair rebusan yang mengandungi nutrien. Cecair rebusan boleh dibuat sos, kuah, sup dan air rebusan. Kelemahan dia masa memasak tu lama. Kemudian makanan protein akan mengecut pada haba yang tinggi. Contoh kalau kita masak kentang, kentang tu akan lama-lama dia akan mengecut dan nutrien dia akan hilang. Makanan menjadi liat jika direbus terlalu lama. Contoh macam kita rebus rebus jagung ni. Kalau awak rebus lama sangat, dia tak sedap tau. So kalau nak rebus jagung, ikut pada waktu yang sesuai. Kalau lama nanti dia punya manis itu akan hilang. Makanan perlu dipotong kecil supaya cepat masak. Contoh macam kita nak rebus ubi kentang. Kita kalau nak cepat masak, kita potong dia kecil-kecil supaya dia lebih cepat masak. Sedapnya ubi rebus. Seterusnya haba lembap iaitu kaedah merenih. Ni awak selalu masak kan, merenih. Kita tak panggil dia masak sup, kita panggil dia merenih sup. Kenapa merenih? Kaedah merenih. Kaedah merenih ialah memasak makanan menggunakan cecair di bawah takat didih. Maksudnya kita tak payah nak boil dia, rebus dia sampai dia menggelegak. Kita just bagi dia macam panas di bawah api yang slow sahaja, bagi dia menggelegak lama-lama. Sebab tu kita masak sup lama. Sebab kita nak bagi dia gunakan api yang kecil sahaja tapi sehingga semuanya betul-betul masak. Contoh dia sup. Hasil dia daripada lepas kita buat merenih ni, bentuk dia still kekal. Tekstur dia lebih lembut. Kalau kita nak makan, boleh mengunyah dengan senang dan tidak berminyak. Kelebihan dia mudah dicernakan dan sesuai untuk pesakit, kanak-kanak dan orang tua, kurang berlemak, kurang kehilangan nutrien. Kelemahan dia lambat masak. Lambat masak. Sebab kita nak renih dia lama. Tidak sesuai untuk sayuran hijau, nanti lama-lama sayur tu akan jadi layu dan hilang nutrien. Memerlukan perhatian agar air pun cukup dan juga makanan perlu dipotong kecil supaya cepat masak. Ni dia sup kita hari ini iaitu sup ayam. Yummy. Ini adalah kaedah merendidih. Ni pun tadi ada yang tanya, ada ke merendidih? Ada kaedah merendidih. Dia juga berada di haba lembap. Merendidih ni ialah masakan yang dimasak dalam cecair seperti santan, susu pada suhu yang rendah. Contohnya kalau kita nak buat stew, daging ataupun rendang. Sedapnya, kita kan nak raya lagi minggu depan kan. Ini dia merendidih. Hasil dia ialah makanan lebih lembut dan juga sesuai untuk makanan yang berkuah. Tapi kuah yang ada susu ataupun santan.
Okey, makanan lembut dan mudah dicerna, mudah dan tidak perlu perhatian, jimat kos kerana menggunakan bahagian daging yang daging potongan yang liat, boleh dimasak atas api ataupun dalam ketuhar. Okey, kelemahan dia kita kena masak lama lah dan juga kos bahan api kita akan tinggi. So yummy. Ni saya tak tahulah dia masak apa ni kat atas ni. Okey, seterusnya ialah mengukus. Okey, memasak makanan menggunakan wok. Ini adalah wok ya. Daripada air yang mendidih. Daripada air yang mendidih tu dia keluar wok. Daripada wok tu lah yang akan memasakkan kita punya ikan. Okey, contoh dia ialah ikan. Hasil dia ialah bentuk kekal, tekstur lembut dan tidak berminyak. Mudah dicerna dengan sesuai untuk penyakit, orang yang ada untuk pesakit, kanak-kanak dan orang tua, kurang berlemak dan kurang kehilangan nutrien. Okey, kelemahan dia of course lah, lambat masak, nak tunggu ikan tu kukus kat dalam tu memang lama jangka masa dia. Tak sesuai untuk sayur hijau, memerlukan perhatian, makanan akan nampak pucat. Okey, kalau kita makan ikan kukus ni, kita akan tengok ikan tu macam pucat kan, macam alahai, makanan orang sakit ke ni, pucat je, macam tak sedap, tapi sebenarnya sedap. Okey, sebab dia nampaknya kurang menarik. Okey, masa memasakkan lebih lama berbanding dengan kaedah menggoreng dan merebus. Nampak ni. Okey, kat bawah ni ialah dia kukus kuih apa, tak tahulah kuih apa. Okey, seterusnya ialah kaedah double boiling. Di sini. Kaedah double boiling ialah memasak makanan menggunakan haba daripada air yang telah dididih. Maksudnya kita didihkan air, kemudian daripada air yang berdidih tu kita ambil haba dia untuk kita cairkan. Kemudian, contoh masakan ialah macam mana kita nak cairkan coklat masakan untuk buat kek. Ciri daripada hasil masakan ini, masakan akan mencair sepenuhnya. Hasil masakan licin dan berkilat, nampak tak coklat tu? Coklat ni nampak macam licin dan berkilat. Kemudian warna dan masakan dia tidak akan berubah, okay? Dan tidak akan berketul-ketul. Okey, masakan tidak mudah hangus. Okey, bila kita cair double boiling ni, kita punya coklat ni tidak akan hangus berbanding kalau kita masak dia direct, nanti dia akan cepat hangus. Okey, masakan akan mencair dengan sekata dan boleh dimasak di atas api atau di dalam ketuhar. Okey, kelemahan. Masakan yang dimasak boleh terkena air jika terendam mangkuk dalam periuk. Maksudnya periuk yang mangkuk yang ada coklat ni tadi, dia letak dekat atas periuk tu, tiba-tiba terendam dekat dalam air yang mendidih tadi. Jadi habislah dia punya coklat, tu je kelemahan dia. So be careful lah, kena pastikan jangan sampai terendam mangkuk. Nampak tu dia letak yang ni dia letak mangkuk dekat atas yang air mendidih tadi. Kalau macam tu mungkinlah selamat, tapi kalau dia punya periuk dekat bawah tu lebih besar, kebarangkalian untuk mangkuk tu terendam sangat besar. Okey, seterusnya ialah kaedah braising dan pot roasting. Okey, apakah itu kaedah braising dan pot roasting? Memasak menggunakan air yang sedikit, dalam periuk tu letak air sikit je, kemudian kita letak ayam seekor, kemudian bila dah siap dah ayam tu masak dengan sekata, barulah kita bakar dia pula dekat dalam ketuhar. Itu kita panggil dia braising and pot roasting. Sebab apa kita kena masak dulu kat dalam periuk ni? Supaya ayam tu lebih masak dekat dalam bahagian isi-isi dalam perut dia tu. Sebab kita akan masak dia seketul ayam yang besar macam ni. Okay, ni ayam besar. Okay, ciri hasil makan berwarna perang-perang, nampak? Warna perang-perang, tekstur dia akan lembut, of course lah. Sebab kita dah masak dia 2 kali. Satu dekat dalam braising and pot roasting, kemudian kita akan bakar dia. Dan makanan dia akan ada sikit kuah-kuah. Nampak tak ayam ni ada kuah-kuah sikit? Ni sedapnya ayam ni. Kemudian sesuai untuk saiz hidangan daging yang besar-besar. Jenis yang macam kita nak masak ayam sekor,
kambing seekor. Jadi kita kena guna kaedah ini dan kurang berlemak. Masa memasak lama dan tak sesuai untuk sayuran hijau. Nampak dia masak ni? Tengok dia masak. Dia akan keluarkan ayam seekor dekat dalam tu. Ini bukan untuk yang kita dah potong-potong tau. Ini untuk yang ayam besar punya. Kita masuk dalam periuk, kemudian kita macam kukus lah tapi ada air sikit kat dalam tu. Tapi kalau kukus kita kena potong-potong. Yang ni ayam seekor tak dalam tu. Kemudian tutup dan tunggu sehingga dia masak. Okey, kita dah masuk haba kering. Nampak ni haba kering. Dekat tepi pun ada haba kering. Kat tepi buku ni. Okey, tadi haba lembap, sekarang haba kering. Apa beza haba lembap dengan haba kering? Lembap tadi dia banyak menggunakan air, haba kering ni dia makanan dia agak lebih kering. Okey, yang pertama haba kering kaedahnya ialah membakar. Kaedah membakar sesuai untuk kek, pastry, roti dan kentang. Nampak ni? Sedapnya. Wah, hasil masakan dia, okay, saya elak sikit. Hasil masakan dia ialah warna dia akan menjadi kuning keemasan. Nampak tak kek ni jadi kuning keemasan. Makanan menjadi akan kering terutamanya untuk biskut dan pastry. Macam dia masak kat sebelah ni. Dia masak pastry. Dan mempunyai rupa yang menarik dan aroma yang menyelerakan. Okey, kelebihan dia mempunyai set masa tertentu dan tidak memerlukan perhatian lebih. Maksudnya kita dah set dekat kita punya oven tu berapa minit. Jadi kita tak payah nak tengok-tengok dia air kurang ke air tak kurang ke. Kita dah set kat situ, kemudian dia bunyi tet. Kita tengok dah masak ke belum. Okey. Kemudian makanan akan dimasak dengan sekata. Okey, tapi kelemahan dia ialah kos elektrik kita of course lah akan tinggi sebab guna oven. Kemudian dia akan lambat masak. Makanan akan jadi kering, anggaran masa mesti tepat untuk elakkan makanan jadi hangus. Jangan nanti awak pusing benda tu lama sangat, tiba-tiba kek awak jadi hangus, hitam legam bila dah keluarkan. Okey, tidak boleh membuka pintu ketuhar berulang kali kerana suhu dalam ketuhar akan menurun. Kejap-kejap tengok boleh lah, janganlah kejap-kejap tengok. Dia tengok dah masak ke belum kek aku, Okey, kita tengok masa dia berapa, kemudian kita check yang boleh cocok tu kan. Dah masak ke belum kek. Masak kek sedap sikit. Nampak kek dia mengembang dengan bagusnya. Okey, seterusnya ialah haba kering. Haba kering ialah kaedah menggrill. Okey, menggrill caranya ialah memasak makanan di atas redai menggunakan haba daripada arang atau rot panas secara terbuka. Maksudnya kita masak dia di tempat terbuka. Bukan masak dia dekat dalam ketuhar ke apa, di tempat terbuka. Kemudian contoh masakan ialah daging, sosis dan udang. Okey, hasil masakan dia dekat sini awak boleh tengok. Sini Okey, garing, of course lah ayam yang dah kena grill. Garing, sedapnya, wangi bau dia. Sedapnya bau ayam grill. Kemudian tekstur dia akan lebih lembut dan tidak berminyak. Kelebihan dia sedap dan menyelerakan. Ya betul, sedap dan menyelerakan. Dan dia ada berjus. Okey, kelemahan dia perlu persediaan awal yang lama jika menggunakan arang. Maksudnya nak kena sediakan dia punya tempat pembakaran tu lah. Nak kena sediakan api, nak kena hasilkan api daripada haba daripada arang. Kemudian lambat masak kalau kita buat BBQ kan. Lambatnya lah memasak. Nak bagi betul-betul dia betul masak. Tak sesuai untuk sayur. Memerlukan perhatian supaya ayam kita tak terlalu hangus. Dan kemudian memerlukan perhatian, perlu dimasak di luar rumah kerana kaedah ini mengeluarkan asap yang banyak jika menggunakan arang. Okay, so that's why kalau kita buat barbecue, kita buat dekat luar rumah. Kalau awak buat dekat dalam rumah, tak tahulah apa jadi dekat dalam rumah awak tu, barbecue dalam rumah, satu rumah berasap. Okay, nampak ni dia masak. Sedapnya dia pusing. Seterusnya ayam golek. Kaedah memanggang. Okey, ayam golek ni adalah kaedah memanggang. Okey, memasak makanan menggunakan haba perolakan. Ini kita panggil haba perolakan. Maksudnya haba tu yang dihasilkan dekat dalam kawasan itu ataupun dalam ketuhar. Itu adalah haba perolakan. Maksudnya haba tu dia bergerak dekat dalam kawasan tu je. Itu haba perolakan.
ataupun haba langsung. Haba langsung ni ialah haba yang direct terus kepada masakan tadi. Contoh dia lembu kambing dan poultry. Poultry ni ayam, itik dan sebagainya lah. Okay, hasil masakan dia dekat sini garing di permukaan, hasil berwarna kuning keemasan. Nampak tak ayam tu berwarna keemasan. Kemudian kelebihan dia boleh dimasak dalam kuantiti yang banyak. Contohnya ayam ni, ayam golek. Kita boleh masak dia dalam banyak-banyak. Kemudian kaedah memasak dan mudah dan hasil masakan yang sekata sebab dia golek-golek tadi. Jadi ayam tu akan sekata masakan dia. Tak perlu perhatian dan kehilangan nutrien yang minimum. Okey, kelemahan dia tak sesuai untuk makanan yang kurang lemak, kehilangan jus yang banyak dan kos bahan api elektrik yang tinggi. Okey, kita tengok ayam itu bergolek. Okey, seterusnya kaedah gratinating. Gratinating ni, apa itu gratinating? Gratinating ni ialah sesuai untuk pizza ataupun kita buat pie apple. Okey, apa itu gratinating? Ini baca ke atas. Memasak makanan menggunakan api daripada arang atau rot panas tapi dari arah atas sahaja. Haba tu daripada atas, dia bukan daripada bawah. Boleh juga guna ketuhak atau salamander oven. Okey, contohnya ialah pizza. Okey, kalau awak tengok gambar pizza kat sebelah ni, api tu dia akan bakar di bahagian tepi, kemudian api akan naik ke atas, kemudian haba akan berada di atas untuk masakkan pizza dekat permukaan pizza. Okey, apakah hasil dia? Garing di permukaan. Sebab tu kita makan pizza, dekat bahagian atas dia garing. Kemudian dia berwarna kuning keemasan dan juga tidak berminyak. Kelebihan dia cepat dan mudah masak. Sesuai untuk makanan yang nipis, kecil dan separuh dimasak. That's why dia sesuai untuk masak pizza. Okey, kelemahan dia perlu persediaan awal kalau kita nak gunakan arang. Tak sesuai untuk sayur, memerlukan perhatian lebih kerana makanan mudah hangus. Okey, contoh ni dimasak pizza ni. Sedapnya pizza. Dia akan letak pizza tu dekat tepi api tu. Api tu akan naik ke atas dan haba daripada atas tu yang akan memasakkan permukaan pizza. Kita tak masak pizza api atas bawah ya, nanti bahagian bawah pizza tu akan cepat masak atau hangit. Sebab tu kita guna api atas sahaja. Okay, seterusnya ialah kaedah menggoreng. Okay, kaedah menggoreng ni ada 4. Yang pertama ialah goreng dalam minyak yang penuh macam ni. Nampak minyak je kan, masakan dia kita tak tahu apa kat dalam dia. Okey, memasak makanan menggunakan minyak yang banyak sampai tenggelam kita punya masakan. Contohnya ayam dan ikan. Okey, hasil dia ialah masakan akan jadi warna keemasan, tekstur dia akan jadi lebih rangup dan juga garing dan berminyak. Okay, bau dia wangi, of course lah kalau kita makan ayam goreng, sedapnya ayam goreng, bau satu rumah. Okay, makanan akan masak sekata dan juga garing. Okay, kelemahan dia akan guna minyak yang banyak, dalam minyak mahal kan? Kos mahal lah jadinya. Tak sesuai untuk orang yang ada penyakit atau orang tua sebab dia susah nak cerna, nak kena gigit-gigit tu kan, sebab dia garing-garing gitu. Kemudian perlu ditoskan minyak dia. Dan minyak dia akan menyerap dalam makanan jika tidak cukup panas. Okey, maksudnya kalau awak masak goreng ayam, kalau minyak tak cukup panas, minyak tu akan masuk kat dalam ayam tadi. So make sure minyak tu cukup-cukup panas, barulah masukkan ayam. Barulah minyak tu tak masuk dalam ayam. Nampak tak ayam dia sedapnya, ayam goreng dia. Okey, ni ayam goreng. Nampak dia ambil ayam goreng yang sedap. Okey, seterusnya haba kering yang seterusnya ialah kaedah menggoreng tohor. Maksudnya tohor je lah minyak dia, tak banyak minyak sangat. Okey, memasak makanan menggunakan minyak sedikit dalam tempoh yang singkat dan perlu diterbalik-balikkan. Kita goreng telur kan, kita terbalik-balikkan. Okey. Hasil dia kat sini,
makanan akan kelihatan macam ada minyak-minyak sikit. Kemudian kelebihan dia menggunakan minyak yang sedikit, of course. Dan juga masa masak makanan adalah singkat. Kita goreng telur sekejap je kan. Kelemahan dia, masakan perlu diterbalik-terbalikkan. Dia akan cepat hangus. Siapa yang masak goreng telur, kalau tak tengok betul-betul, tengok-tengok telur dah hangus. Sesuai untuk makanan yang bersaiz kecil dan kuantiti dia adalah sedikit. Okey, ini adalah cara menggoreng telur. Siapa yang tak berhenti goreng telur lagi? Nampak ni kat atas. Dengar tak bunyi dia? Lama pula telur ni goreng. Okey, seterusnya ini kaedah menggoreng atas ya. Shallow frying. Okey, ini adalah tadi kita dah ada kaedah menggoreng minyak penuh, kemudian kaedah menggoreng tohor. Kemudian ini kaedah menggoreng nama dia shallow frying. Apakah itu goreng shallow frying? Okey, tengok dekat atas. Memasak makanan menggunakan minyak yang sederhana. Okey, tadi minyak penuh, kemudian minyak tohor iaitu sedikit saja minyak. Ini minyaknya sederhana, cukup-cukup untuk masak apa benda yang kita nak masak. Contohnya kita nak masak ikan, kepak ayam, sosis dan nugget. Okey, ciri dia of course lah garing dan rangup, berminyak sedikit dan berbau wangi dan menyelerakan. Okey, kelebihan dia makanan akan cepat masak sesuai untuk jumlah masakan yang sedikit dan untuk digoreng, menjimatkan minyak masak. Tak sesuai untuk goreng sayur, tak sesuai untuk orang yang jaga kesihatan. Untuk orang diet-diet tak boleh orang diet-diet dia tak boleh makan ni, guna kaedah. Kalau orang diet dia guna kaedah lembap yang tadi rebus-rebus tu. Okey, ni ayam goreng pula dah, ikan goreng. Okey, nampak tak ikan yang digoreng itu minyak dia sikit je, cukup-cukup untuk kita nak goreng ikan tu. Okey, jangan banyak sangat sampai ikan tu tenggelam. Tak sesuai. Okey, kita gunakan minyak yang sederhana sahaja. Okey, nampak? Lama dia goreng ikan ni Okey, seterusnya gorengan yang seterusnya ialah pressure frying. Okey, sebenarnya pressure frying ni dia adalah satu benda yang awak goreng, dia letak dekat dalam satu periuk yang bertutup. Tapi saya tak jumpa video atau gambar yang menggunakan pressure frying ni. So ini pun boleh lah. Okey, memasak makanan menggunakan minyak yang banyak, dia sama macam yang tadi kita goreng ayam tu. Dia sama tadi macam kita goreng ayam guna minyak yang penuh, tapi dia guna alat yang bertutup. Dia ada periuk yang bertutup. Contoh nak masak ialah ayam dan kentang. Okey, hasil dia ialah dekat sini. Garing dan rangup, makanan berminyak dan warna keemasan, bau wangi dan menyelerakan, makanan masak sekata dan garing. Kelemahan dia menggunakan minyak yang masak, sama tadi seperti yang kaedah menggoreng menggunakan minyak penuh. Kemudian perlu menggunakan peralatan khusus. Dia punya periuk tu mahal. Selalu yang gunakan ialah macam McD, yang nak goreng french fries tu kan. Kemudian makanan susah dicerna sebab dia goreng kan. Tak sesuai lah untuk orang yang pesakit, orang tua. Kemudian perlu ditoskan dan perlu mempunyai pengetahuan untuk mengendalikan mengendalikan peralatan untuk masak makanan ni. Okay, ni contoh dia lah. Dia bertutup, dia goreng dan bertutup. Okey, seterusnya boleh tengok dekat bahagian tepi ni. Kita masuk bahagian microwave. Okey, tadi saya cakap ada 3 kan. Prinsip masak, iaitu prinsip haba lembap, haba kering dan microwave. Okey, ataupun ketuhar gelombang mikro dalam bahasa Melayunya. Okey, ini adalah microwave. Okey, yang pertama menggunakan kuasa elektrik yang tinggi kalau kita guna microwave. Kedua, gelombang mikro boleh menembusi makanan dengan cepat, jadi tempoh memasak akan lebih singkat. Ketiga, menggunakan alat dan peralatan yang khusus iaitu ketuhar gelombang mikro. Keempat, gelombang mikro tidak boleh menembusi logam atau besi atau keping
kerajang aluminium. Oleh itu, logam besi dan kepingan kerajang aluminium tidak boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. Maksudnya kalau awak nak masak, jangan letak dekat dalam benda-benda yang berasaskan aluminium, nanti makanan tak masak. Okey, kelima, kaedah memasak menggunakan haba lembap dan kering boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. Okey. Nampak dia tadi yang macam Umi makan tadi tu burger, kemudian dipanaskan dalam microwave, kemudian dia makan. Just untuk memanaskan sahaja. Okey, ini adalah kelebihan dan kelemahan microwave. Okay, kalau kita guna microwave ni dekat sini, masa memasak akan lebih singkat, ketuhar mudah diselenggara dan dibersihkan, tak banyak hilang nutrisi, tidak memerlukan perhatian berteliti sebab kita dah set masa dia, jadi kita biarkan saja dia berpusing kat dalam tu, kemudian dia akan masak, dan juga makanan akan dimasak dengan sekata. Okay, kelemahan dia, makanan yang siap masak, kita perlu biarkan dia sekejap supaya dia betul-betul masak kat dalam tu. Okay, bekas keramik dan kaca sahaja boleh guna untuk masak dalam microwave. Aluminium yang berkaitan dengan besi-besi tak boleh. Okay, sebab nanti makanan awak tak akan masak sebab dia tak boleh nak tembus pancaran tu. Okay, nombor 3, guna tenaga elektrik yang banyak. Nanti kena bayar elektrik mahal. Dan makanan perlu dipotong. Kalau tak boleh lah kalau awak nak masak ayam seketul tadi, nak masuk ke dalam microwave, tak boleh. Kena potong-potong dulu. Okey, habis 3 prinsip kaedah memasak. Okey, apa yang awak perlu ingat? Tengok dekat sini ya. Fakta yang perlu anda ingat. 8 ni. 8 kaedah haba lembap, 5 kaedah haba kering dan juga pancaran gelombang mikro. So 3 prinsip memasak. Dalam prinsip memasak tadi ada 8 kaedah haba lembap, 5 kaedah haba kering dan 1 ialah pancaran gelombang mikro. Boleh ingat? Boleh? Okey, kalau boleh ingat kita akan buat kuis lepas ini. Nampak tu? Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, kita akan buat kuis. Sekejap ya. Untuk menilai awak punya pemahaman. Ingat ke tak ingat? Okey, bersedia dekat dekat awak punya chat. Saya akan bagi. Okey, tekan link tu. Kemudian jawab soalan yang diberi. Dia tanya soalan yang masak tu cikgu. Yang kaedah masak yang fufu tadi kita buat tu. Oh, ya ke? Kejap. Oh, okey, saya tak ni lagi. Okey, ada tak keluar soalan begini? Soalan apa? Senaraikan kaedah memasak Oh, ada. Okey, jawab sekarang. Senaraikan kaedah memasak untuk prinsip memasak haba kering. Gratinating, menggrill, memanggang, memasak. Memasak salah je. Apa tu? Memanggang. The type home. Memanggang, memasak. Okey, ini adalah haba kering, gratinating betul, menggrill betul, memanggang betul. Ni apa memasak ni salah Salah hija ke apa ni? Salah je cikgu. Sebab nak cepat. Okey, seterusnya lagi Alia, Nur Aish. Okey, ni siapa jawab ni? Membakar, Dia pun salah juga, gratinating. gratinating, salah je, gratinating. Membakar, menggering, memanggang, gratinating, menggoreng. Okey, tadi kan saya dah bagi fakta tadi, fakta yang perlu awak ingat. Haba kering ada 5 yang awak kena ingat. Saya berperasan saya buat memasak bukan membakar. Ya, tu saya cakap tadi, ni salah hija ke apa? Okey, ada 5. So dia membakar, menggrill, memanggang, gratinating dan menggoreng.
Memanggang, menggrill, membakar, menggoreng. Gratinating. Menggoreng. Gratinating. Nanti kita tengok ejaan yang betul gratinating ni. Okay, boleh tekan link dan kemudian saya akan tunggu untuk awak masuk. Pantas tu lah Umi ni. Biasalah. Arya akan mengejar Umi sekarang. Arisha mengejar Umi di belakang.
Farid. Stop lah. Ratna dan Ratna dan Umi sedang berlumba nampaknya. Tuyul Rana. Umi jawab semula ke macam mana ni? Saya tertekan, saya tengok jawab balik. Tapi best lah cikgu. So nak tunggu awak jawab semula ke ni? Alia Maisara dah habis jawab belum? Okey Umi. Okay, cikgu. Saya ambil yang tadi Umi je. Kau nak jawab? Tak. Saya saja ulang balik. Okey. Saya end tau.
Sania Ratna Sari, nombor 2 Alia Masyara, ketiga Umi. Kita tengok soalan. Okay, ini adalah analisis dia. Ratna salah 2. Tahniah Ratna. Baguslah Ratna. Ratna salah 2, Alia salah 2 juga. Sorry. Alia salah. Alia salah 2, Umi salah 4. Arisha salah 4. Umi yang bawah tu tak tahu berapa. Okey, apakah sanitasi makanan? Jawapannya ialah pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan menyimpan makanan. Okey, pilihan jawapan betul 3 prinsip yang perlu diamalkan. Kebersihan diri, menyediakan makanan dan memasak makanan. Kemudian 3 lagi prinsip kebersihan yang perlu diamalkan ialah menyaji makanan, menyimpan makanan segar dan menyimpan makanan yang telah dimasak. Okey, kemudian terdapat 2 pencemaran makanan, pilih jawapan yang betul. Tumbuhan dengan kereta. Macam mana kereta masuk dalam makanan? Oh, jawapan dia lah manusia dan haiwan. Okey, bayangkan bagaimana manusia menjadi pencemaran makanan, iaitu kencing, kucing dan juga yang lain-lain pula. Apa ni ya Allah? Baik semula. Bagaimana manusia batuk, sesama, luka dengan kudis sebab ni manusia kan. Bagaimana haiwan menjadi punca pencemaran? Najis dan air liur. Makanan panas boleh dimasukkan dalam peti sejuk, ya atau tidak? Tidak. Seorang jawab ya. Siapa yang jawab ya tu? Namakan alatan memasak di bawah. Okey, itu sudah cakap. Nama dia ialah cutlery ya. Bukan sudu ke, garpu ke, pisau ke, nama dia ialah cutlery. Okey, namakan alatan di atas. Ia adalah senduk. Ada orang salah ke? Namakan alatan di atas. Okey, adunan. Okey, namakan alatan di atas. Ia adalah kuali. Okey, semua jawab betul. Manakah antara hidangan berikut yang diambil pada waktu petang? Pisang goreng dan air teh. Manakah antara berikut merupakan sarapan pagi yang bertemakan hidangan di Malaysia? Ini semua overseas punya. So kita makan mi goreng je dengan telur mata dengan air teh. Pembungkus seperti di atas selalu digunakan semasa membeli sandwich. Soalan senang je ni. Manakah antara berikut merupakan prinsip dalam setiap sanitasi makanan? 1, 2 dan 3. Ikan dan daging mentah yang ingin disimpan diletakkan di bahagian mana? Sejuk, beku. Apakah alatan di atas? Sudik. Okey, semua betul. Bilakah alatan seperti di atas digunakan? Masa goreng ikan. Apakah kesan mengambil makanan berlemak secara berlebihan? Obesity. Apakah tujuan anggaran kos bahan dilakukan sebelum memasak? Untuk kurangkan bahan. Ada seorang jawab, boleh membeli bahan lain jika duit lebih. Okey, betul lah juga. Tapi jawapan yang paling tepat ialah ini. Okey, ini adalah soalan general. Tak kisah awak nak jawab apa. Perasaan ke, apa yang awak rasa, apa yang awak... Okey, boleh start sekarang. Saya dapat mengenali pelbagai cara memasak. Okey. Lagi. Saya dapat mengenali jenis peralatan memasak. Hari ini kelas best. Sabar cikgu tengah jawab. Belajar tentang haba lembab. Dapat jawab kuis. Cikgu tengah fikir. Kebersihan makanan. Jenis cara memasak. Punca makanan rosak. Kat sini, ada lagi. Umi
Syahira. Okey, terima kasih. Okey, setakat ini sahaja hari ini. Kita ambil gambar untuk kehadiran. Hari ini ialah Umi Syahira, Rana, Arisha, Syuhada dengan Alia Maisara. 4 orang kan? Okey, cikgu. Bye, cikgu. Bye. Bye.